matlamat literature review kamu. Kamu je lah objektif 1, objektif 2, objektif 3, okey. Oh sorry, saya kena patah balik. Metodologi. Metodologi ni ada dua. Satu, metodologi literature review kamu sendiri. So nak buat literature review ni, apa kaedah yang kamu gunakan? Ini yang pertama. Okey, yang sepatutnya saya syorkan kamu letak dalam penulisan kamu. Seperti mana contoh yang saya berikan dalam contoh yang saya berikan dalam saya share dalam YouTube, yang link YouTube dan juga paper minggu lepas. Ada paper saya share kan, dia tulis tu ada satu topik tu, paper tu paper review tapi dia ada chapter metodologi. Bagaimana dia mengumpul bahan, dia gunakan database apa, berapa database. Contoh dia kata dalam kajian ni saya fokus pada 5 database. Google Scholar, Science Direct, WOS dan sebagainya. So daripada database tu, apa kata kunci yang kamu cari? Kata kunci apa? Nak mencari bahan tu, apa kata kunci yang kamu guna? Kenapa kamu memilih kata kunci itu? Bila kamu dah kumpul, berapa banyak paper yang kamu berjaya kumpul berdasarkan kata kunci itu? Contohnya daripada 200 paper. 200 paper, kemudian kamu sorting lagi. Kenapa kamu sorting? Kamu sorting berdasarkan yang relevan, iaitu kamu nak fokus pada negara Asia Tenggara sahaja. Contohnya begitu. So daripada 200, kamu filter, kamu dapat 50. Itu nampak tak? Itu proses metodologi yang kamu buat. Itu metodologi literature review. Faham Tapi pada masa sama juga, dalam penulisan kamu, kamu boleh juga ulas metodologi kajian-kajian lepas. Nampak? Faham Itu adalah hasil literature review kamu. Faham Ini bergantung pada objektif tadilah. Kan? Mungkin kamu sebelum masuk objektif 1, kamu nak ulas dulu metodologi. Kebanyakan metod yang digunakan apa? Sebab kalau metod itu berbeza-beza, dah tentunya dapatan kajian tu tidak boleh dibandingkan secara adil lah. Dia bukan apple to apple, maknanya perbandingan benda yang sama. Sebab kalau kaedahnya sama, kita membayangkan hasilnya akan sama lah sebab metodnya sama. Tapi kalau metodnya berbeza, contohnya kamu buat perbandingan aktif dengan pasif. Persempelan aktif kita tahu konsentrasi mengikut volume udara. Sedangkan persempelan secara pasif dia tak boleh tahu volume. Nampak tak? So perbandingan itu tidak adil. Dia dianggap sebagai bias lah. Mana boleh kita bandingkan orang naik kereta dengan orang jalan kaki dalam tempoh masa perjalanan. Tak sama kan? Tak sama. Jadi itu maksud saya, itu kamu boleh ulas juga. Itu bergantung pada objektif kamu lah. Fokus kajian kamu. Kalau kamu kata kamu nak ulas metodologi, boleh. Ini soalan yang saya baca dekat WhatsApp ke? Dekat WhatsApp. Yes, dekat WhatsApp kamu tanya. Apa bezanya metodologi tu? Ingat So ada dua di sini. Satu, ulasan metodologi. Itu penulisan. Yang kedua, yang pertama yang saya sebut tadi adalah metodologi bagaimana kamu membuat literature review. Ini dua benda yang berbeza. Jangan keliru. Jangan keliru. So sama ada kamu nak ulas ataupun tidak. Ya, Syafina. Kan kalau macam kita tulis, kita nak ambil metod-metod lepas kan, kita nak ulas dalam thesis kita kena wujudkan satu objektif ke? Tidak. Dia begini Objektif tu kalau kamu nak ulas banyak benda boleh, tapi objektifnya perkara utama. Contohnya kan, objektif pertama kamu concentration. So sebelum cerita concentration tu, mungkin kamu boleh hurai secara ringkas metodologinya. So nak memberitahu bahawa apa yang kamu rumuskan data itu bukanlah data yang boleh dibandingkan secara adil, apple to apple. Sebab berdasarkan literature review kamu dapati metod mereka tu berbeza-beza. Mungkin perbezaan metod ini akan mempengaruhi data yang kamu nak ulas. Nampak tak? Faham? Jadi setidak-tidaknya kamu dah memberitahu, dia ada limitasi dalam kamunya hasil kajian kamu. Limitasinya ialah dapatan kamu ni menggunakan metod yang berbeza-beza. Oleh kerana dia adalah limitasi kan, sebab keterbatasan kajian kita, tak semua orang guna metod yang sama. Tapi objektif kita nak bandingkan konsentrasi juga. So, dalam mencapai objektif kita ada limitasi.
So tak salah lah kita beritahu, okay, dalam kajian kita ulas benda ni, tapi kamu dah ulas tadi, metodnya begini. Faham tak? So benda tu, ulasan tu boleh buat dalam bentuk yang ringkas, itu kamu buat dalam bentuk table. Okay, kalau kamu ingat dulu kamu buat literature review, kamu summarizekan dalam bentuk table kan? Kamu ada sources dia, method dia, sebagainya. Ini bergantunglah kaedah apa yang kamu nak gunakan. Kamu boleh summarizekan secara komprehensif, maknanya semua data letak dalam satu table, memang pening lah sikit nak baca, tapi lengkap lah. Ataupun kamu pecah-pecahkan, okey, subtopik ni kamu kumpulkan method sahaja. Subtopik ni beza-beza. Okey, ini gaya persembahan lah. Okey, yang mana memudahkan para pembaca. Ini gaya persembahan. Tak ada yang salahnya. Cuma kalau kamu baca, kalau kamu buat comprehensive table, ingat dalam penulisan setiap kali dalam paragraf itu disebut jadual, table ataupun figure, selepas saja paragraf tu mesti ditunjukkan table tersebut. Faham Dia tak boleh lah dah 3 buku surat kita baca baru jumpa dekat belakang. Dah jauh sangat. Tak boleh. Dia mesti lepas saja paragraf tu mesti keluar apa benda yang disebut dalam paragraf tersebut. Okay? So benda tu kena jelas lah. Dan kalau kamu nak buat komprehensif jadual yang lengkap, boleh. Jadual contohnya jadual 2.1. So bila muka surat 3 ke 4 ke depan nanti kamu boleh refer, merujuk balik jadual 2.1. Maknanya orang akan patah balik lah untuk rujuk jadual itu. Pun boleh juga, tapi dia tak mesra pembaca lah kan. Dia kena buka muka surat. So bergantung, ini gaya persembahan, tidak ada salah. Tapi juga kalau kamu nak pecah-pecahkan, okay, ini table method, ini table concentration, ini table terpulang. Boleh sahaja sebenarnya, tak ada masalah. Okay, saya harap saya jelas menjawab tentang persoalan metodologi dan juga objektif tadi Okay. Kiranya kan kalau buat asing-asing tu kan jadi banyak table, tak apalah. Tak ada masalah. Kamu kena ingat yang penting ialah kamu mudah nak olah satu. Okay. Benefitnya pada kamu sendiri sebagai penulis. Yang kedua, kamu nak beri juga mudah orang membaca. Ingat ini namanya skill. Skill kita mengolah bahan bacaan ataupun penulisan kita lah. Supaya dia mesra untuk kamu dan mesra untuk pembaca. Jangan susahkan orang lah kan. Dia nanti orang seolah main puzzle. Baca ni kat mana maklumat nak cari? Tercari-cari. Ataupun maklumat tu terlalu banyak. Exploded. Mana dalam table tu sampai serabut nak baca. Kamu baca pun tak faham. Kenapa banyak sangat maklumat ni? Apa relevan maklumat ni? So benda-benda ni. Yang sebaiknya sederhana lah. Okay. Yang sebaiknya adalah sederhana. Okay. Alright, ada soalan yang lain? Tak ada. Tak ada? Syafina clear? Clear. Okay, Suzy? Kita tutup yang lain, tutup mikrofon, kita biarkan Suzy bersuara atau Suzy boleh type. Kalau tak boleh nak bercakap, boleh type. Mana lebih mudah lah. Okay. Alright. Sementara menunggu Suzy type, mungkin Syafinas boleh update kat saya apa kamu buat minggu lepas? Saya buat pasal, sama juga pasal fungi. Okay, fungi. Tapi skop dia saya besarkan kat Asia Tenggara. Di mana tu? Fungi di mana? Indoor, outdoor? Indoor. Indoor tu apa? Indoor mana? Dekat sekolah juga. Okay, fungi in indoor school building okay. Indoor fungi in school building. And then kamu fokus spasialnya di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Okay, setakat ini pencarian kamu berapa banyak paper yang kamu dah berjumpa? Setakat ni, tapi saya tak banyak jumpa yang Asia Tenggara tu saya tak. So sebab tu saya ragu-ragu di situlah. Adakah Asia Tenggara boleh mencapai matlamat kamu? Kalau paper setakat 2 atau 3. Dekat Asia banyaklah, China, Jepun banyak. So kamu kena tengok balik lah. Kena revise balik lah.
Okey. Sama ada Asia, Asia Pasifik. Beza apa maksud Asia, Asia Pasifik. Asia Pasifik itu Asia Timur lah. Maknanya dia Mahala, Malaysia, Vietnam, Jepun, itu Asia Timur. Okay, kalau Asia dia termasuk India, Pakistan, dia lagi luas lah, termasuk Asia Barat. Okey, Asia Barat tu masuk juga negara-negara Arab sebahagiannya. So kena tengok balik definisi apa yang kamu nak pakai tu. Okey, kalau tidak nanti saiz ni akan persoalkan lah, geografinya tak kena. Lepas tu saya ada jumpa paper yang dia cakap pasal airborne fungi dengan bakteria, tapi paper dia tu pasal SBS. So saya boleh ambil ke data dia? Kalau objektif 3 kamu tu berkaitan dengan SBS, faham tak? Boleh. Objektif ketiga kamu nak tengok, okey, objektif 1 kamu nak tahu konsentrasi, objektif kedua kamu nak tahu faktor ataupun jenis spesies, objektif ketiga kamu nak tahu kesan kesihatan contohnya. Health effect kan? Apakah health effect yang dilaporkan? Boleh. Kalau itu objektif kamu. Okey. Sebab tu kamu kena jelas. Sebab banyak juga paper yang macam tu. Sebab tu saya kata bila kamu kumpul bahan, tiba-tiba kamu dapat ilham. Kamu dah tukar lagi objektif kamu. Review lagi objektif kamu. Boleh. Cuma jangan kerap lah. Maksud jangan kerap. Bila kerap nanti kamu kena rewrite banyak kali. Faham tak? Sebab tu kena ada, dia panggil pembacaan secara skimming. Kamu tetapkan satu masa, okey, dalam tempoh 2 minggu ni saya kumpul seberapa banyak bahan. Kena buat macam tu dulu. Okey, once kamu rasa dah kuantiti dia, amount kuantiti dah cukup, okey, dan kualitinya bagus, maknanya paper tu terfokus. Maknanya fokus ikut objektif kamu nak. And then kamu baca secara skimming. Skimming ni maknanya kamu belum menulis lagi. Dia baca laju lah. Tengok, okey, ini kamu buat catatan. Okey, baca abstract. Dekat abstract tu kadang ada objektif dia. Okey, then kamu imbas balik je result discussion. Kamu nampak pattern, corak dia. Nampaknya okey, majority paper ini adalah sekian-sekian corak patternnya. Macam kamu kata, kebanyakan paper menyentuh SBS. Saya rasa bagus kalau saya letakkan objektif kamu saya salah satunya adalah SBS sebab kamu ada bahannya. Saya bimbang bila kamu meletakkan sesuatu objektif tapi bahannya tidak ada. Nanti bila bahannya tidak ada, sukarlah untuk kamu mengulas. Bila tak boleh nak mengulas, tak tercapailah objektif. Faham tak? Okay. Kita tak nak nanti dah hujung semester, kamu baru sedar, bahan tak banyak, kena review semula. Bila kena review semula, buat semula ni dia ambil masa lah sebab kena baca balik semua paper balik. Dia ambil masa. So kena buat perancangan, kena plan. Dengan macam saya kata, planning dulu melalui bacaan secara pantas, skimming. Skimming ataupun scanning. Dia baca laju je dulu. Baca tu je tak ada fokus. Bila nak pergi objektif 1 baru kamu baca secara berfokus. Okay, ni teknik lah. Nanti saya akan share lah. Ada banyak kalau kamu YouTube tu kamu boleh tengok how to read journal. Kamu sini pun boleh cari sebenarnya. Okay, the faster to read journal. Okay, tips to read journal. Ada banyak cara-cara macam mana nak membaca dan memindahkan maklumat. Saya dah berilah template untuk isi maklumat. Okay, untuk buat SLR, Systematic Literature Review. Okay, ada banyak cara literature review. Salah satunya SLR lah. So, kamu boleh guna kaedah itu. Okay, Syafina menjawab soalan? Menjawab. Okay, ada apa-apa lagi? Itu kalau ada soalan? Saya tak ada. Okay, Suzy tak type pun. Okay, Syafina siapa lagi? So, kamu dah nampak objektif kamu apa? 1, 2, 3. Nanti kamu ni lah. Objektif saya sama dengan Syafirah tu tadilah. Tapi mungkin akan berubah. Ini kena clear definisi sekolah tu. Be specified. Sekolah tu apa? Adakah termasuk institut pengajian tinggi? Okay? Kena clear benda tu. Kalau macam library dekat USE kan, tu kira bawah school ke? Tak. Library sifatnya berbeza. Sifatnya berbeza kan? Fungsinya berbeza. Tak boleh lah. Contoh kan kalau macam tadika semua macam tu, sekolah berasrama tu dia macam kira letak sekolah kan.
Dia bergantung sebab nature dia berbeza. Sekolah tadika pertama pelajarnya umurnya berbeza. Kamu kena lihat bila isu tadika, sekolah tadika ni umurnya 7 tahun ke bawah. Kenapa kita nak fokus 7 tahun ke bawah? Okey, sistem imunnya belum matang, nampak? So dia lebih fragile. Lagi mudah dijangkiti kalau terdedah dengan mikrob contohnya. Tu tak samalah kita banding dengan sekolah menengah. Sekolah menengah remaja sistem imunnya dah hampir matang. Walaupun belum matang sepenuhnya tapi dia lebih baik berbanding budak sekolah tadika. Jadi implikasi kesihatan tu dah berbeza. So mungkin mikrob di sekolah tadika walaupun dia mikrob biasa-biasa tapi impak besar pada budak tadika berbanding pada budak sekolah menengah. So jadi itu tidak bolehlah kita nak bandingkan secara adil. Kalau kita kata mikrob A memberi kesan kesihatan, tak boleh. Sebab tu kita kena betul-betul fokus. Bergantung juga pada bahan. Kalau majoriti kamu kata ada sekolah menengah, dia fokus pada sekolah menengah saja. Ataupun kamu nak kata okey, oleh kerana bahan tak ada, saya akan pecah pada 3 sub. Sekolah rendah, sekolah tadika, sekolah menengah. Nampaknya dia lebih complicated lah perbincangan di situ. Ada satu sub lah, mana sub sekolah tadika, sub sekolah rendah, sub sekolah menengah. Okey, adakah kita boleh nampak pattern yang sama? Nampak tak? Ini bagusnya pula dia panggil cross sectional lah. Kita dah cross merentas. Okey, kita banding sekolah tadika, kita banding sekolah rendah, kita banding sekolah menengah. Apa persamaan dia? Apa perbezaan dia? Okey, data, dari segi data hasil sebab fokus kita pada mikrob tu, apa beza mikrob tersebut? Kalau ada persamaan, kenapa dia sama? Kalau berbeza, kenapa dia berbeza? Di sinilah kamu sebagai penyelidik melihat dapatan-dapatan kajian dan juga di dalam kajian perpustakaan dan literature review, kenapa perkara itu wujud. Mungkin juga melalui pembacaan kamu akan timbul persoalan-persoalan yang kamu sendiri wujudkan sendiri. Persoalan tu timbul, kamu rasa kenapa benda ni berlaku tapi tak ada orang menjawab. Ini dipanggil gap of knowledge lah, maknanya ada ruang yang kosong, orang tak kaji. Di situ nanti kamu boleh buat dekat chapter yang terakhir, conclusion dan recommendation. Nampak tak? Sebab melalui pembacaan kamu nanti, kamu dapat nampak ada ruang, maknanya kajian lanjut perlu dibuat. Itu dia sumbangan kajian kamu. Maksudnya, literature review ni juga menyumbang sebenarnya. Hasil kerja kamu memberi satu dapatan kajian. Okay, ada output. Output kamu kata okey, ada gap of knowledge. Ada jurang maklumat. Okey. Ada iklan kejap. Anak saya yang bongsu tak tahu ngantuk sekarang pukul apa. Dia bangun. Tak tahu apa. Okey. So, secara ringkasnya begitulah. So, contoh kalau macam setiap paper tu kan kita ada passive sampling ataupun active sampling. Boleh je ke macam dalam tajuk tu macam kita tak tetapkan pun kita nak tengok daripada segi sudut dia guna passive ke aktif, tapi kita ambil je data tu, boleh ke? Tadi saya dah terangkan tadi. Okay, faham. Dia tidak boleh kan kamu bandingkan orang naik kereta dengan jalan kaki. Okay. Sebab active sampling kita tahu volume. Per volume, maknanya dalam 1 liter udara ada berapa mikrob. Itu aktif. Tapi kalau pasif, dia tak tahu dalam udara. Dia hanya tahu dari segi permukaan, 2 dimensi saja. Dalam satu piring dish tu ada berapa, maknanya luas permukaannya ada berapa mikrob yang jatuh secara gravity. Itu secara pasif. Melainkan kamu nak buat, okey, 2 perbandingan. Bukan nak buat perbandingan tapi 2 ulasan. Satu ulasan tentang persampalan secara aktif, ini data dia. Manakala persampalan secara pasif, ini data dia. Tapi ingat bila nak buat kaedah yang begitu macam tadi lah, saya beri contoh sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah. Sebab dia ni environment berbeza. So dalam konteks aktif dan pasif, metodologinya berbeza. Tapi masih boleh ulas. Dia tak ada satu kesalahan. Kamu masih boleh buat ulasan.
Cuma kena berhati-hatilah, jangan mixkan dia. Maknanya subtopik yang pertama aktif, subtopik kedua pasif. Dan tak boleh nak dibandingkan. Okay. Faham tak? Jelas? Jelas. Okey. So, ada apa-apa lagi soalan? Kalau macam bezakan pasif dengan aktif cancel, boleh ke buat macam sekolah menengah, sekolah rendah buat perbezaan bersamaan? Okey, dia macam ni. Okey. Kalau dalam konteks indoor environment, boleh. Kalau metodnya sama. Faham Dua-dua pakai active pump. Okey, metodnya sama. Cuma pengkaji A buat sekolah menengah. Pengkaji B buat sekolah rendah. Okey. So dah tentulah beza sekolah menengah aktivitinya tak sama dengan sekolah rendah. Kan? Jadi kita boleh di situ mungkin hipotesis kita bila kita membaca kita menjangkakan banyaklah lagi mikrob dekat sekolah menengah sebab dia lagi banyak aktiviti berbanding sekolah rendah. Itu hipotesis kita kan. Okay. So bila kita membaca adakah dia membenarkan hipotesis kita atau menyanggah hipotesis kita? Nampak tak? Boleh kalau metodnya sama. Tapi tak boleh lah kamu bandingkan sekolah rendah guna pasif, sekolah menengah guna aktif. Macam tadi cakap lah, okey sekolah menengah ni guna tablet belajar. Budak sekolah ni guna manual buku. Kan? Tak boleh lah kalau kita nak tengok dari segi kecepatan dari segi multimedianya. Tu dalam aspek multimedia lah kan. Sebab buku dia tak ada keluar bunyi. Kalau pakai tablet ada keluar bunyi, ada video dalam konteks itu. Tapi boleh juga nak buat perbandingan. Bukan tak boleh boleh. Tapi dalam aspek yang berbeza. Contohnya jenis mikrob boleh. Itu boleh bandingkan jenis mikrob. Sebab dia tak ambil kita dari segi volume udara. Faham tak? Yang tu boleh. Dia bergantung pada apa yang kamu nak bandingkan. Bukan kata tak boleh langsung Bukan. Boleh, walaupun metod berbeza, ada perkara-perkara yang boleh kita ambil buat perbandingan. Masih boleh lagi. Cuma kena berhati-hatilah supaya kamu tidak bias. Perbandingan bias ni seolah-olah kita dah ada assumption. Kan? Kita ada assumption ni, kita nak dengar jawapan itu saja. Kita tak nak dengar jawapan lain. Itu kita dah bias lah. Okay? Kita dinamakan bias. Okay, kita kata contohnya kita kata sekolah menengah mesti tinggi. Kita memang walaupun itu hipotesis kita tapi kita nak jawapan tu macam tu. Itu bias lah. Okay, sebenarnya kita kena bersikap terbuka. Kita apa sebenarnya pengkaji ni buat sebagainya. Okay, dalam konteks itu sebab saya minta lah kamu mencari bahan bacaan yang berkualiti. Okay, sebab jangan, bukan saya tak showkan Google Scholar. Boleh Google Scholar tapi kita tak tahu sejauh mana Google Scholar tu dia punya review tu, maknanya tapisan maklumat itu. Kalau macam ScienceDirect, database tu dia lebih ketat lah. Sebab tu kalau kamu tengok kadang-kadang setengah baca paper tu simple je. Maklumat sikit je. Kan? Tapi dah boleh jadi paper. So, begitulah. Ada soalan yang lain? Dah sejam kita bersiaran, saya tak nak gunakan kamu punya masa. Boleh tanyalah lepas ni dekat WhatsApp boleh. Silakan jawab. Okay, sir. Ada apa-apa pertanyaan lagi? Tak ada Tak ada. Okey, sebab Suzy pun dah keluar. So tak apalah, nanti kita communicate dengan dia kat WhatsApp. Saya cuba share nanti dekat yang saya rakam ni. Harap-harap membantulah sebab mungkin dalam masa panjang saya kena potong-potong lah. Sir, macam minggu depan macam nak tengok kita orang start buat apa? Okey. Pertamanya sekarang ni kamu mesti ada gancat sendiri. Kamu kena perancang. Ini dah minggu kelima dah. Ini dah masuk minggu kelima. Kamu kena hantar paling tidak paling awal sebaiknya minggu ke-11. Supaya kamu ada buffer lah. Ada 3 minggu lagi kecemasan untuk kalau ada apa-apa yang berlaku. Sebab ingat kita nak puasa, nak raya, so banyak gangguan tu. Kamu kena rancang betul-betul. Okay. So sekarang ni minggu kelima, kalau tanya saya, kamu minggu ke-6 dah ada output lah. Output tu maksudnya cerita 1, cerita 3, cerita
Kena ada. Benda ni kamu kena check balik dekat koordinator. Saya tak tahu sebab rasa koordinator ada beri panduan. Macam mana nak buat topik literature review ni, apa expectation apa dia punya chapter tu. Kena check kat situ dulu, semak dahulu sebab dia sedikit berbeza dengan expectation saya. Sebab bila saya tengok tu, kalau tak salah saya, dia tak ada topik metodologi. Tapi saya lebih suka kalau ada topik metodologi supaya saya faham macam mana kamu buat. Cuma dia punya susunan tak samalah. Kalau dulu chapter metodologi kat chapter 3. Dan ni chapter metodologi berada di chapter 2 lah. So kamu kena terangkan kaedah dahulu. Barulah kita chapter 3 tu hasil. Faham? Dia susunan dia tak sama kan. Kita ada introduction, objektif bahagiannya. Chapter 2 tu metodologi. Chapter 3 tu result lah. Dia macam itulah kan. So maksudnya dalam minggu kelima ni apa output kamu nak buat. Contohnya kita dah ada dah table list of SLR, Systematic Literature Review contohnya. So kamu nak isi benda tu dulu. Secara umum dia ada banyak kolom kan. Kamu target letak kolom maklumat apa dulu. Nanti kamu baca lagi yang sebagainya. Kena ada gancat, kamu kena merancang lah. So kalau tanya saya, expectation saya dalam minggu ini sama ada sehingga hari Jumaat kena share kamu punya planning lah, gancat. Kena rancang, kamu kena merancang kerja. Dan setiap kerja tu mesti ada input and output. Yang kamu nak tunjuk kat saya ialah output. Okay, input tu benda yang kamu kena buat lah. Kena membaca, kenalah baca. Kalau kamu janji dengan saya, Encik, minggu ni saya nak baca sekurang-kurang 20 jurnal and then saya akan ulas 10 jurnal. Output dia, saya dapat table yang dia ada summary 10 paper lah. Itu output dia kan. Saya lebih berminat nak tengok output lah berbanding input. Saya minta kamu buat perancangan kerja lah. So minggu ni kalau tanya saya nak lihat perancangan kerja. Minggu 5, minggu 6 mungkin dah hantar chapter 1. Minggu 3, chapter 2. Okay. Sebab bila minggu ni sekarang minggu 5 kita pra-Ramadan. Minggu 6 Ramadan. Ramadan, minggu 7, 8 tu masih bagi produktif. Sebab minggu 8, 9 dah mula mood raya. Kan? Mood raya. So saya mengharapkan sebelum mood raya datang, setidak-tidak separuh daripada literature review chapter 3 kamu dah selesai lah. Kalau dapat selesai habis, penuh lagi bagus. Sebab lepas raya kita dah masuk minggu 10, 11. Sebab itu baru first draft saja. Belum nak kita komen. Kamu tahu pengalaman kamu kan? Hantar, saya reject, buat balik. Kan? So, benda tu akan mengambil masa. Jelas? Jelas. So saya boleh, kalau boleh kamu kena ada gancat sendiri. So itu kita output minggu ni lah. Sir, Suzy cakap sorry, line dia problem teruk sangat. Betul. Tak apa, kita akan tengok, minta Suzy boleh bertanya melalui WhatsApp. Okay, saya akan berinteraksi sebab tu tadi ada gangguan tu sebenarnya daripada dia rasanya sebab dia lambat sampai suara. Sebab tu saya dengar suara saya semula. Dia cuba dengar suara saya, tiba-tiba dekat Suzy dengar pula. Baru sampai suara saya. Tu yang kita dengar 2 kali tu. Okay. Boleh? Boleh. Alright, tak apa, nanti saya cuba WhatsApp call dengan Suzy. Tengok line lebih clear tak. Dia special treatment. Okay. Alright, so ada apa-apa lagi? Tak ada, sir. Tak ada. So all the best. Okay, sir. Boleh menikmati lagi makan di siang hari. Sebelum kita minggu depan lah kita nak buat perjumpaan bulan puasa. Tapi jangan rigid lah, jangan rigid nak menunggu jadual masa macam ni baru nak bertanya. Ada apa-apa terlintas, tanya dia terus. Supaya dapat jawab pada kamu. Supaya kamu tak tertanya-tanya lah. Boleh? Boleh? Ini dah tak tentram dia tu, orang keluar masuk. Aku saya betul. Okay, tak apa. So terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Atau bila perlu. Okay? Terima kasih, sir. Jaga diri. Okay, sekian. Assalamualaikum. Salam, sir. Bye, sir. Take care. Take care.